Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam kelas sirah, dalam sirah. InsyaAllah hari ini saya akan ajar unit yang ketiga, iaitu berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khulafa' Rasyidin yang pertama. Riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Abi Quhafah Taimi. Digelaran Abu Bakar As-Siddiq kerana pendirian yang sentiasa yakin dan membenarkan apa sahaja yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mendapat gelar As-Siddiq kerana pendiriannya sentiasa yakin dan membenarkan apa sahaja yang Nabi kata. Tarikh lahir 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Tempat lahir di Makkahul Mukarramah, keturunan Bani Taimi, kabilah Quraisy. Jawatan menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 11 Hijrah dan memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Tarikh wafat iaitu meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Sebab kewafatan jatuh sakit beberapa hari sebelum wafat disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Seterusnya, sifat pribadi dan sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya dan memainkan peranan yang besar di dalam perkembangan dakwah Islam. Beliau merupakan lelaki dewasa pertama yang memeluk agama Islam dan memiliki pribadi yang sangat mulia. Sayyidina Abu Bakar ini merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya dan memainkan peranan pada dakwah Islam. Beliau merupakan lelaki yang pertama memeluk Islam, lelaki dewasa yang pertama yang saya sebut sebelum ini. Beliau memiliki pribadi yang sangat mulia. Sebelum memeluk Islam, beliau tidak pernah menyembah berhala dan minum arak. Sayyidina Abu Bakar ni tak pernah sembah berhala dan tak pernah juga minum arak. Setelah memeluk Islam, beliau terkenal sebagai sahabat yang sangat teguh imannya, sehingga tiada siapa pun yang dapat menyamai iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar masuk Islam, beliau ni seorang sahabat yang sangat teguh iman dia, sampai tak ada orang pun yang dapat menandingi iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sahabat karib Rasulullah SAW yang paling setia dan sentiasa berjuang menegakkan Islam pada masa senang ataupun susah. Beliau ni sentiasa berada di berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, merupakan sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah, sama ada waktu susah dan juga senang. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau mempercayai berita tersebut tanpa ragu-ragu. Ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau mempercayai semua berita-berita yang Nabi cerita tanpa ragu-ragu. Beliau telah berjaya mengharungi dugaan dan cabaran ketika menemani Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi mengharungi setiap ujian dan cabaran sepanjang perjalanan hijrah Makkah ke Madinah. Akhlak Sayyidina Abu Bakar sangat mulia serta dikagumi oleh sesiapa sahaja. Beliau membebaskan Islam yang disiksa dengan membayar tebusan, seperti membebaskan Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya dengan kejam setelah mengetahui Bilal bin Rabah memeluk Islam. Akhlak Sayyidina Abu Bakar juga sangat dikagumi oleh semua orang. Beliau pernah membebaskan seorang hamba yang bernama Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya setelah mengetahui Bilal bin Rabah ini masuk Islam. Seterusnya, jasa, sumbangan dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah, iaitu khalifah yang pertama kan, Khulafa' Rasyidin yang pertama. Yang pertama, memerangi dan menghapuskan golongan hufat yang enggan membayar zakat
orang yang mengaku menjadi Nabi. Okay, pada zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin, menjadi ketua, orang-orang yang golongan murtad ni perlu bayar zakat. Okay, tapi dia orang tak nak bayar, jadi Sayyidina Abu Bakar pun memerangi dan menghapuskan golongan murtad ni. Yang kedua, mengembangkan syiar Islam ke negeri Rom, serta memperluaskan pembukaan ke seluruh semenanjung Arab. Okay. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin, beliau mengembangkan dakwah Islam ni ke negara Rom dan juga pembukaan ke seluruh semenanjung Arab. Yang ketiga, berusaha mengumpulkan Al-Quran di atas jalanan Sayyidina Umar dan Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah ramai penghafaz Al-Quran mati syahid. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar juga, beliau berusaha mengumpulkan Al-Quran di atas Sayyidina Abu Bakar dan Al-Khattab kerana ramai yang mati syahid, ramai yang penghafaz Al-Quran mati syahid. Di zaman Nabi waktu tu, penghafaz Quran dekat kepala dia tak ada tulisan. Jadi pada zaman Abu Bakar lah bermulanya pengumpulan mengumpulkan Al-Quran. Okey, di bawah TV cuba tengok muka surat 24. Tahukah anda ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua, beliau mendapati di sebelahnya ada sebuah lubang. Beliau mengoyakkan kainnya dan menutupi lubang itu. Kemudian dapati ada 2 lubang lagi, lalu letakkan 2 kakinya ke lubang itu. Kemudian barulah dipanggilnya Rasulullah SAW masuk. Rasulullah SAW masuk dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu tidur. Tiba-tiba kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disengat oleh binatang berbisa dari lubang yang ditekaknya. Namun ditahan kesakitannya tanpa bergerak kerana tidak mahu Rasulullah SAW terjaga. Beliau menahan kesakitan sehingga air matanya mengalir lalu menipis ke wajah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa dengan kamu wahai Abu Bakar?" Jawab Abu Bakar, "Aku disengat." Rasulullah SAW meludah ke tempat yang disengat itu, lalu hilanglah kesakitan yang dirasai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Okey, daripada kisah ketika Abu Bakar disengat tu, kita dapat bayangkan bahawa baginda Rasulullah SAW sangat menyayangi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abu Bakar sanggup berkorban untuk mengorbankan nyawanya ketika peristiwa hijrah tersebut. Itu saja untuk pelajaran kita hari ini. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.